Oke, hello, assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam video ni lah. Oke, so seperti biasa, sebelum kita mulakan sesi perkongsian ataupun sesi sharing, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salawat pada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, assalamualaikum. Bagus sekali. Selamat datang ke channel Redco Warriors FX. So terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada yang subscribe. So pada yang belum subscribe tu bolehlah tekan button subscribe ya. Okay, alright. Sebelum kita pergi lebih lanjut pada video kali ini, so saya nak refresh balik. Okay. Alright. Pertama, kita bincang, kita refresh tentang market structure. Okay. Alright, so market structure bila dia uptrend, dia akan buat macam ni kan. Alright, so bila dia uptrend, dia akan buat macam ni lah. Okay, dia akan buat macam ni. Okay. Macam ni lah lebih kurang. Okay, so dia akan buat high, dia akan buat high, dia akan buat low, dia akan buat higher high, dia akan buat higher low, dan dia akan buat higher high. Secara ringkasnya, selagi dia terus buat pattern macam ni, kita tahu dia uptrend lah. Kita tahu dia uptrend. So dia buat high, dia buat low, dia buat high, dia buat low. Low sini lagi tinggi pada low sini. So kita tahu dia masih lagi dalam trend up. Sama juga kat sini high. So bila kita nak tahu dia akan bagi tanda kat kita yang dia nak reverse. Bila dia akan bagi tahu kita yang dia nak reverse, bila price ni turun, dia break level sini, dia break low sini. Okay, so ini adalah petanda dia nak reverse. Oh silap, apa lah. Okay, so price akan naik balik. Biasanya price akan naik balik, dan price akan naik balik, dan dia akan terjun. Okay, akan terjun, membuat low yang baru. So sini jadi low. Bila dia dah break sini, dia dah jadi low sini. Dia jadi
low baru dekat sini, dan dia naik, dia turun. Dia naik ni, dia turun ni, dia buat lower high. Lower high. Kenapa lower high? Sebab high kat sini dia lebih rendah daripada sini. Okay. So hasilnya bila dia ini dia dah buat, ini dah macam confirmation dah untuk dia turun. So dia naik, misalnya dia naik sini ke, naik sampai sini juga kan. Lepas tu dia turun. So kita dah nampak dekat sini structure dia. Sini dia jadi lower low, sini dia jadi lower high. Maknanya dia buat high lagi rendah daripada high kat sini. So kita dah nampak lah dia punya structure dia turun. So macam ni lah, bila dia uptrend, dia terus buat high baru, low baru, low yang high low yang baru. So bila dia turun, dia buat lower low, dia buat lower high. So macam ni lah. Okay. Tapi kita kena ingat, ini katakan kita ambil ini main ataupun major market structure major market structure. Ini kita lukis memang nampak cantik. Tapi dalam major market structure, contoh ini major so dalam contoh ini major market structure, dia ada lagi minor market structure. Okay. Dia ada lagi minor market structure. Maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni lah. So dalam dia naik, okay. So dia pun buat buat macam ni. Buat low lagi, so dia main-main lagi. Macam ni. So macam ni.
Macam ni lah lebih kurang. Ini minor. Tak cantik sangat saya punya lukisan. Tidak apa. So maknanya ini yang kita perlu tengok. Dalam dia buat major market, so high, low, high. So dia ada minor market. So maknanya high, low, lower, high. So biasa kita terkena bila kita ingatkan ini yang hijau ni, ini adalah minor. Ini kita menganggap minor ini adalah major market. So biasa kita akan terkena dekat sini. Sebenarnya dia dalam keadaan buy. So bila dia buat macam ni, kita ingatkan dia dah nak jadi major. Contoh kita pun sell. Kat sini pun kita sell sekali naik. Dia buat higher high. So dia turun lagi, dia buat minor lagi, terus sell lagi. Dia buat, dia naik. Dia berikutnya dia buat higher low. Maknanya kat sini dekat minor ni yang kita akan selalu terkena. Dan saya pun kerap terkena kat sini. Sebab tu saya scalping. Saya scalping supaya saya boleh curi-curi. Major market pun saya curi, minor market pun saya curi-curi. So saya tak nak saya terkena dengan permainan market. Okay. So macam ni lah. Ini adalah refresh saja pun dah 20 minit. Refresh tentang market. Okay. So sekarang kita refresh tentang market. So tentang basic market structure, saya harap anda boleh faham lah. So macam mana saya nak clearkan benda ni semua. Don't save. Okay, alright. Okay, so sekarang kita saya nak explain tentang Renko chart. Renko box. Contoh kita ambil box 10. Renko chart pertama yang anda perlu tahu adalah apa itu Renko chart. Okay, Renko chart ni, Renko chart pertama candlestick, Renko candle lah sebab Renko chart Renko candle terbentuk berdasarkan pergerakan price. Okay, terbentuk ikut price ataupun peak. Okay, so dia terbentuk berdasarkan pergerakan price ataupun peak. Bukan ikut masa. Okay, bukan ikut masa. Okay, so kalau kita set 10 pip, saya ada explain dalam video sebelum ni. Kalau kita set 10 pip, satu candle ni akan membentuk 10 pip lah, dan reversal dia akan membentuk double 20 pip. Okay, so pertama Renko chart dia Renko candle ni terbentuk berdasarkan price ataupun peak, bukan ikut masa, bukan ikut M5. Walaupun kita buka kita punya offline, kita buka kita punya chart M2, dia bukan bermaksud 2 minit. Itu M2 tu untuk dia punya window sahaja. Okay, dia tak ikut masa 5 minit ke 10 minit ke berapa sejam ke, dia ikut price. Kalau dalam masa 1 minit price tu pergi 100 pip, so dia akan jadi 10 pip dalam 10 candle lah. So macam tu. Kalau dalam masa sehari tu dia bergerak 100 pip je, so sehari tu 10 candle je ada. Macam tu. Kalau 1 minit pun 100 pip, maknanya dalam masa 1 minit tu dia ada 10 candle. So macam tu, sebab dia ikut price yang kita set, berapa pip yang kita nak untuk satu candle.
Okay. So anda kena biasakan, sebab anda mungkin tengok chart macam tak bergerak nanti. Okay. Okay, lepas tu dia ada bull candle, dia ada bear candle. Shadow lah juga. Okay. Macam tu. So dia akan ada, so support resistance dia adalah okay, so dia punya support resistance kat mana? Sini satu dan dekat bawah ni satu. Okay. Lepas tu semalam kita belajar, dalam video sebelum ni saya ada tunjuk kawasan ataupun zone. Silap. Okay, kawasan ataupun zone. So bila dia terbentuk dua candle macam ni, bull bear, automatic ini adalah automatic, saya buat warna kuning. Automatic dua candle ini adalah menjadi zone. Okay, zone saja dulu So bila dia ada candle macam tu sama bear bull, so automatic dua candle ni akan menjadi zone. Okay. So bila dia dua candle macam ni, dia menjadi zone. Kita tak tahu dia sama ada zone dia buy ataupun dia ada supply zone ataupun demand zone. Alright. So bila next candle dia perform, the break zone ni, okay, ni next candle sebab warna hijau, warna biru lah sebab dia break apa lah. Okay. Okay, so next candle dia break atas, so automatic ini akan jadi kawasan demand zone. Kotak kuning ni automatic akan jadi demand zone. Dan kotak bear candle ini, kotak purple ni, kalau dia ada shadow, boleh marking saja sampai shadow untuk bear. Ini adalah kawasan hidden demand. Zone ni zone demand, so hidden demand dia kat sini. Hidden demand dia dekat sini, dekat batang candle, bukan dekat shadow, dekat batang candle. So ini automatic akan jadi hidden demand. Ini demand zone. Kuning ni demand zone, purple ni hidden demand. Okay. So kalau dia break dekat bawah, okay, contoh dia break dekat bawah sini, daripada dua candle ni kita dah marking zone. So dia break dekat bawah sini, automatic kawasan ni kuning ini akan menjadi supply zone. Okay. Dan hidden supply adalah kawasan sini lah. Candle bull, candle bull ini akan menjadi kawasan hidden supply. So macam itulah terbalikkan dia. Okay. Alright, so cukup refresh saja dah dekat 20 minit, nanti panjang video. Okay, alright, so kita terus kepada chart. Okay. Alright, so sekarang chart ini kita tengok sekarang. Kalau bila kita kecilkan chart kita, kalau kita besarkan chart, kita tak nampak sangat.
Okay, kalau kita besarkan chart macam ni, tengok nak trade kan, korang-korang nak trade, kita tak nampak sangat dia punya structure dia. So kita kecilkan chart, so kita boleh nampak apa agak dia punya major dia, major structure macam tu ha. Naik je major structure. Dia buat low lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Lower low, high low. Ini adalah major. Okay, ini major structure ni. Saya tunjuk major structure dulu, saya tunjuk Ini adalah major structure. Major structure. So dalam major structure ni dia ada minor structure. Dia buat minor sini okey dah. Sini dia buat minor structure. Sini dia buat minor structure. Dia buat lagi. Kat sini dia buat lagi minor. Minor structure ni retracement biasa. Kat sini yang biasa kita terkena. Sini pun ada, sini pun ada, sini pun ada minor. Ni tengok dia dah nak pergi ni. Sekali sebenarnya dia major dia masih agak uptrend. So dekat sini tengok dia ranging. So dekat sini tadi dia ranging. Saya besarkan sikit lah. Major kat sini dia ranging. Ingatkan dia nak ni, sekali dia form. Okay, so ini yang kita kena tengok. So saya buang dulu. Alright, lepas tu so macam mana kita nak pasti. Bila kita dapat kena pasti kita punya major atau minor structure, so kita senang sikit untuk kita fokus kepada kita punya zone kita. So contoh bila anda buka chart macam ni, buka chart macam ni, chart sekarang ni, chart. So anda tengok dekat sini, buka anda tengok, ok, so dekat sini ada zone, so anda marking. Zone ni bukan terus untuk entry tau sebenarnya, so untuk kita marking. So ataupun anda boleh je marking terus. Kalau price duduk dekat bawah dah, anda boleh marking dia terus hidden ni. Candle bull kita panggil hidden supply. Okay, contoh price dah duduk kat sini. Kat mana kawasan-kawasan zone dia, so anda boleh marking. Ini marking ni bukan untuk entry tau, marking saja dulu. So katakanlah price duduk dekat sini kan, katakanlah price duduk dekat, price duduk dekat sini. Okay, price duduk dekat sini. So anda boleh enter dekat zone-zone dekat sebelah. So macam kat sini,
Macam price kat sini, kalau anda tengok kat sebelah, anda tahu okey, dekat bawah ni ada zone. Ada zone lagi ni dekat bawah ni. Nampak zone kat sini. So bukan bermaksud dekat sini anda boleh entry buy, tapi anda kena tengok, anda kena tahu basic dia. Kalau dia nak turun, dia nak downtrend lagi, dia mesti break zone ni. So kat sini ada satu zone. Okay. Dan kalau dia nak naik, dia mesti break zone ni, zone supply lah. Sebab sini sekarang dia tengah turun, kita katakan dia supply. So anda tengok tengok dia naik, pump dia dekat candle sini. Saya besarkan terus agar kita senang nampak. Okay, dekat sini dia dah buat zone dekat sini. Saya tunjuk dulu candle zone dekat sini, dan dekat sini adalah kita punya hidden supply, sebab price kat bawah ni. Alright, lepas tu kalau dia nak naik, dia mesti kena break zone supply ni. Dia mesti bagi hint. Alright, so bila dia tiba-tiba dia naik, dia break. Nampak candle satu buah ni dia break. Dia break hidden kita. Tapi kat atas ni sebenarnya ada support resistance, tapi dia masih tak keluar zone. Tapi tak apa, kita ambil konsep dia hit, dia break kita punya supply zone, hidden supply zone. So kita tahu dia nak naik. Kita tahu dia bagi hint kat kita, dia nak naik. So nampak tak, sini dia dah buat satu structure. So bila kita tahu dia dah break sini, kita kena tengok demand dekat mana yang menyebabkan demand ni seller buyer tau. So supply adalah seller, demand adalah buyer. So buyer dia dari mana yang dia menyebabkan price tu naik, dia bergerak dekat dari mana. So maknanya kalau kita tengok dekat sini yang break, dekat sini tak ada. Dekat sini adalah zone dia. So kita mapping zone dia. Turun. Dia pun naik. Kalau macam ni, okay, so sekarang saya mapping lagi. So kita dah mapping zone. Yang biru ni adalah zone. So yang kotak kuning adalah hidden demand. So price kat atas ni dia buat zone. So kita tahu ini adalah demand zone, dan dekat sini adalah hidden demand. So bila price ni turun balik ke kawasan demand atau zone, ke kawasan supply atau demand ataupun zone yang menyebabkan the break dekat sini, kita boleh entry. Kita boleh entry terus. Contoh kalau kita entry dekat sini, SL kita bawah ni je, bawah zone ni. Kalau tak berani nak entry, kita tunggu candle arah yang sama. Candle ni dia turun, pom dia buat satu candle bull. So ini adalah rejection. So maknanya pom kita tahu dia reject zone ni. So kalau entry macam ni, entry kat sini, bolehlah SL dekat bawah ni juga. Baru dia pergi. So dia pergi sebab apa penting candle arah ni? Sebab kita tahu dia dah buat structure baru. Tengok ni, naik, turun, dan dia start naik balik. Sini low,
sini higher low. Lepas tu sekarang boom, dia naik. Dia naik, terus break balik high ni. So kita tahu ada uptrend. So sini high ni, zone dekat sini dia terus makan terus. So kita tahu ini adalah resistance yang terbaru dia break. Boom. Lepas tu dia turun. Sini dia turun ni. So dia turun. Dia turun, dia datang test resistance. So ini adalah entry resistance become support. Kat sini ni entry resistance become support pun sama. Kalau tak nak entry macam ni, tunggu je candle so kita tahu dia reject. So entry SL kat bawah ni lah. So tahu dia jadi entry resistance ni yang dia break, dia jadi resistance become support. Jadi maknanya zone dekat sini dah, bila dia break kan, kita candle kita dulu ni kan adalah candle zone. So bila dia break lagi sekali, sini dah jadi zone demand. Seperas kat atas ni, sini dah jadi zone demand. Dan candle pair ini adalah hidden demand. Kita ambil, dia ambil zone ni je, ambil dia pergi. Nampak tak, dia buat lagi market structure. Dia turun, high ni lagi tinggi pada high ni. So masih lagi uptrend. Kalau dia pergi sikit, dia pergi sikit, dia buat low. Low ni lagi tinggi pada low sini. Lepas tu dia reverse. Dia reverse balik. Dia reverse balik. So macam ni tadi kita tahu, dia reverse balik. Sini dah low baru So ini adalah low baru. Dia reverse ni, dia tak break pun low baru. Tak break pun low baru. Nampak? So sebab kita tahu kalau dia nak turun, dia mesti kena break low ni. Tapi dia tak break, dia reverse. Dia naik balik. Dia naik lagi kat sini. Dan kita juga tahu yang kalau dia nak naik, dia nak betul-betul jadi uptrend, dia mestilah break kat sini. Mestilah break zone ni kan. Dia mesti buat high baru, tapi dia tak buat. Ini yang dekat sini yang dinamakan minor structure. So kalau anda tengok sekarang dekat sini, kita boleh scalp je lah. Kita dah ada zone dekat sini. So dia jadi market sideways dekat sini. Sini. Tengok dia main-main dekat sini. Sampai sini, patut kalau dia nak turun, dia mesti break. Tapi dia tak break. Dia naik. Ini sideways. Dia nak, kalau dia nak naik, dia mesti buat high baru. High sini. Masak macam ni, macam mana? So dia sideways. So kita boleh entry scalping. Sebab tu saya kata saya scalper. So nampak. So dia turun lagi zone ni. Sebab tak sini dia turun. Sebab ini adalah kawasan, dia mesti break ni, tapi dia tak boleh break. Dan ini adalah zone sama. Dia pergi, dia naik. So dekat sini ada hidden lagi. Dekat sini pun ada hidden supply.
Sebab dia turun ni kan, dia pergi balik hidden supply, dia turun lagi. Dia turun lagi, dia tak break lagi, dia naik balik. Tengok mana dia. Lepas tu dia turun balik. Pak, dekat sini mungkin ramai yang terkena sebab kita dah nampak masa dia turun ni. Kita ingat dia dah buat high baru ni. High ni lebih rendah pada high ni. Kita ingat dia nak turun. Tapi walaupun dia buat high baru, kita kena tengok ni, dia tak break pun support ni. Nampak? Tak break pun support ni. Last kali baru dia cakap sini, baru dia break naik. Dua resisten terus dia break. Resisten terdekat. Resisten terdekat, tengok dia naik. Zone supply ni, bila dia break ke atas, automatic zone ini, dua candle ni automatic akan jadi zone demand. So dia pun turun. Dia turun, ambil kita punya hidden demand. Dia pergi dekat sini, terus dia buat step by step. Buat tap. Dia break, dia buat high baru. Dia buat lagi high baru. Dia buat lagi low baru. Dan dia buat lagi high baru. Bila dia buat high, dia buat high baru daripada high sini. So tadi kita tahu sini adalah zone, sini adalah hidden zone. So siapa yang entry dekat sini tadi, senyumlah. SL bawah ni dalam 15 pip, dia pergi. Kalau tak berani boleh scalping je dulu, tunggu dia break dekat sini. Dia pergi, dia respect sini, dia turun, dia buat high. Sini baru dia break. Dia break ni, dia tak datang lagi. Dia break, dia terus pergi. News dah tak saya tadi. Yang penting kita perlu nampak market structure ni. Sebab kalau kita tengok secara kecil, so kita tahu ini masih lagi major trend dia, masih lagi menaik. So kita fokus je yang uptrend. So dekat sini kita dah tahu bila major dia, kita dah nampak dia punya major. So tahun ni low. So maknanya dekat sini, saya buang serabut. Dekat sini ni dia buat minor trend je. Tapi sebenarnya dekat sini 1, 2, 3, 4 ni adalah sebenarnya higher low. Higher low. So sini low, sini low, sini higher low, sini higher low. Kalau dia ini, so price berkemungkinan akan turun. Sini ada zone yang dia break, kemungkinan dia akan turun. Kalau dia turun pun mungkin dia akan turun sampai sini. So dia patah naik lagi. Kalau dia nak naik lagi, so macam ni. Kalau macam ni, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak tentukan yang dia nak turun? Kita tengok sini ada zone demand ataupun
support resistance dekat sini. So biarlah dia break dulu. Kalau macam rapat-rapat macam ni, better tunggulah dua-dua macam ni. Dia break. So nampak tak? Nampak tak permainan dia? So sekarang ini kalau dia nak buat minor trend, okay, saya tunjuk kalau dia nak buat minor trend, sekarang dia macam ni, dia dah turun. So dia break zone ni, dia datang, mungkin datang sini, kita reverse, dia break yang ni, ni dia break. So dia nak buat minor trend. So kalau nak scalping sempat, nak swing atau nak hold lama-lama tu yang problem. Macam ni sekarang, kalau kita berani, kita boleh entry buy ni. Okay, sebab kita tahu dia dah reverse, and dia dah reverse. Sebab low dekat sini, high kat sini lagi tinggi pada high sini, dan low yang dia buat sini sekarang, okay, yang dia buat sini sekarang lebih tinggi daripada low kat sini. So kita tahu dia masih lagi uptrend. So saya entry saja dulu satu, dan sini adalah kawasan hidden demand. Ini adalah zone dan yang handle merah ni adalah kawasan hidden demand. So macam ni scalp tak payah ambil banyak. SL saya letak di bawah ni, kalau kena nampak macam mana kan. Saya ambil kalah 10 pip. Ini sebenarnya bahaya ni, sebab sini ada satu support resistance. Kalau anda belajar, kalau anda ingat yang kita refresh tadi, support resistance kan, kita sampai 10 pip boleh support resistance kat situ. Apa, kita tunggu saja. So ingat video ni dah panjang sangat ni, so saya nak pause dulu. Okay, so sekarang dia turun dekat hidden. So saya entry lagi satu, saya ada 2 entry. Saya pause dulu sebab dah kat 50 minit. So saya takut besar sangat nak download nanti. Ok, so macam saya cakap, saya scalper, saya just ambil dalam 10 pip saja. So 2 entry 10 pip saya close je. Macam tu lah saya scalping. So alhamdulillah 10 pip. So saya tunggu juga setup lain lagi macam tu. So saya elok-eloknya sekarang kita tunggulah sama ada, kalau dia nak buat minor structure, so dia akan break bawah ni. So, dia akan buat candle bear lah dekat bawah ni nanti. So, dia nak buat minor structure. Kalau anda nak contek-contek pun boleh dah buat trendline kan, macam tu ke. Ada contek-contek boleh macam tu je. So sekarang ini kalau anda nak tengok, anda nak rujuk apa yang jadi dekat sini nanti, anda boleh buka Reko box 10 gold. Okay, alright. So sekarang sebab masa dah hampir dulu
masa dah 45 minit, so panjang sangat. So itu saja, sehingga kita berjumpa lagi. Okay, happy trading. Semoga video ini bermanfaat. So kalau anda rasa bermanfaat, anda boleh share dekat kawan-kawan, boleh, jangan lupa subscribe, dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain kali. Alright, Assalamualaikum, bye bye.